Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Anak Kunci Syurga. Moga-moga dengan pengajian ini akan membaikkan diri kita yang menjadi lebih baik, dan seterusnya dimatikan kita dalam keadaan yang baik, dan akhirnya ditempatkan kita di tempat yang terbaik, insya-Allah. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita sebutkan namanya satu persatu yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kerana hadis Jibril situ, betul? Betul kan? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kerana hadis Jibril alaihi salam bertanya ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Artinya, maka khabarkan olehmu akan daku daripada iman. Bersabda ia bahawa engkau percaya dengan Allah Ta'ala dan sekalian malaikatnya dan segala kitabnya dan sekalian pesuruhnya dan hari yang kemudian, dan engkau percaya akan kadar baiknya dan jahatnya. Menceritakan dia oleh Muslim. Baik, kita sambung lagi. Ini berkenaan dengan rukun-rukun iman. Berkenaan dengan rukun-rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. 6 perkara ni bukan rekaan ulama'. Bukan ulama' pandai-pandai buh kata 6, tetapi ia berdasarkan hadis yang kita baca tadi ni, iaitu kerana hadis Jibril alaihi salam. Kenapa dia panggil hadis Jibril? Sebab dalam hadis ni, malaikat Jibril alaihi salam dia menyerupai seorang lelaki berjubah putih, berserban, datang terus menghadap kepada Rasulullah. Pada waktu tu Rasulullah tengah duduk dengan sahabat-sahabat yang lain, tengah duduk kumpul begitulah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril ni. Sahabat tak kenal dia, sahabat tak tahu tu malaikat Jibril. Ingat siapa dia tak tahu. Nabi tahulah, sebab dia menyerupai rupa manusia. Malaikat Jibril waktu tu dia menyerupai rupa manusia dengan jubah putihnya, dengan berserbannya, datang terus duduk depan Nabi. Bukan duduk belakang-belakang tak, duduk depan Nabi terus. Lutut bertemu lutut. Kan? Itu dipanggil talaki. Lutut bertemu lutut.
Kemudian malaikat Jibril ni tadi dia pun tanya pada Nabi, mal imanu, apa itu iman, dia tanya. Maka inilah dalam hadis ni, malaikat Jibril tanya, fa akhbirni anil iman, khabarkan kepada aku apa itu iman. Maka jawab Nabi SAW, antu'mina billah, iaitu engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat engkau percaya, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu percaya kepada takdir, sama ada yang baik atau yang buruk, semuanya daripada Allah. Jadi hadis ni dinamakan hadis Jibril. Habis bila malaikat Jibril waktu tu, dia pun habis-habis tanya, dia pun balik. Sebenarnya dia ada tanya, ada 4 soalan dia tanya. Yang pertama dia tanya, fa akhbirni anil Islam, apa tu Islam. Kemudian dia tanya, fa akhbirni anil iman, apa itu iman. Kemudian fa akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan. 3 benda. 3 benda ni kita tak boleh tinggal dalam hidup. Mesti Islam, mesti iman, mesti ihsan. 3 ni 3 pangkat. Kalau kita jadi orang Islam sahaja, belum selamat. Saya ulang, kalau kita jadi orang Islam sahaja, belum selamat. Boleh jadi masuk neraka, boleh jadi. Sebab Islam tak menjaminkan syurga. Yang menjaminkan syurga iman, bukan Islam. Kenapa Ustaz cakap gitu pula? Sebab dalam Islam ni dia ada betul-betul Islam, ada bukan main-main Islam. Islam yang beriman baru Islam yang sebenar. Tapi ada juga yang mengaku Islam tapi tak beriman, dipanggil munafik. Kalau yang bukan Islam tu terang jelas itu kafir. Macam Hindu, Buddha, Yahudi, Kristian, itu terang jelas dah itu kafir. Memang kita tahu dia kafir, pakai rantai salib 3 lain atas dahi lah, macam-macam. Tapi ada jenis Islam, dia mengaku Islam, tengok IC tulis Islam, nama Islam, tapi bila bahagian percaya, tak percaya. Tak percaya ke Allah. Maksud tak percaya Allah ni bukannya dia kata aku tak percaya Allah, tak. Tetapi apa yang Allah kata dia tak percaya. Contoh, macam kita selalu buat contoh lah, Allah sebut dalam Quran, tilka hududullah, ini hukum aku. Dia tak percaya hudud ni. Dia kata hukum hudud ni boleh ke kita laksana? Dengan pertanyaan boleh ke tu meragui. Afillahi syakkun, kata Allah, adakah kamu ragu dengan aku? Ragu pada Allah makna tak percaya. Bila tak percaya Allah, kafir. Tak kira siapa-siapa pun, tak kira siapa-siapa. Agung tak percaya, agung kafir. Sultan tak percaya, sultan kafir. Tak kira siapa. Ustaz, kalau ustaz pun tak percaya, ustaz kafir. Tak kira siapa-siapa. Sebab bila tak percaya Allah, habis semua segalanya. Betul, rukun iman ni dia ada 6. Kalau tolak 1, dia tak jadi tinggal 5, kosong tu. Sebab tu wajib dia kena percaya semua yang dalam 6. Percaya pada Allah. Kadang-kadang Allah dia percaya, malaikat tak percaya pula. Ya ke? Dia buat tanya. Ada seorang dulu mati dah pun, dia tanya, dia kata, dalam kubur sungguh ke ada malaikat nak tanya soalan? Dia buat pertikaian. Tak, mana bukti dia? Dia minta bukti. Dia kata aku korek kubur tak jumpa pun. Kan? Bengong. Ni dia kata ada jenis ni. Kita dengar memang kita rasa kelakar, tapi sungguh ada. Ada orang dia berkata, selagi aku tak nampak, selagi tu aku tak percaya. Mana? Waktu kita tanya, ni anak monyet rasa, anak kera. Awak pula, dia kata, aku bukan anak monyet, aku anak mak aku. Hang nampak mak hang saling kahang? Kita nampak tak mak kita saling dengan kita? Mana nampak? Dah tu, kenapa kita percaya tu mak kita? Tadi tak boleh guna alasan
Selagi aku tak nampak, selagi itu aku tak percaya. Mana boleh? Banyak benda kita tak nampak, tapi kita kena percaya. Roh tak nampak, tapi kita kena percaya roh ada. Malaikat kita tak nampak, roket atik sebelah kita ni, kan? Tapi kita kena percaya. Ada. Dia tak percaya ke malaikat, tapi mati dah orang ni. Yang cakap ni mati dah. Rasanya dia percaya dah lah. Sebab dia masuk dalam kubur, kena tanya dah dengan malaikat munkar nakir. Oh betul lah. Betul dah, terlambat lah. Nak percaya dunia lagi percaya. Kemudian percaya pada kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya bukan semata-mata Quran. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Empat kitab ni kita kena percaya bahawa semuanya daripada Allah. Semua datang daripada Allah. Jangan kita kata Quran dia daripada Allah, lagi tiga bukan daripada Allah. Kafir. Tak boleh. Empat percaya dia ni datang daripada Allah. Cuma daripada empat kitab ni kita hanya ikut satu je, iaitu Quran. Lagi tiga kita tak ikut. Walaupun ianya betul, tapi kita tak ikut. Kita percaya lagi tiga tu betul. Zabur betul, Taurat betul, Injil betul, tapi kita tak ikut. Sebab apa tak ikut? Sebab bukan zaman dia dah. Maknanya bahagian dia habis. Syariat, peraturan dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil tidak lagi diguna pakai sekarang. Yang diguna pakai hanyalah Al-Quran. Lepas tu orang-orang, bila Nabi bawa Islam, dipanggil ahli kitab. Mereka orang Yahudi, mereka orang Nasrani, Kristian, tetapi mereka dipanggil ahli kitab. Ahli kitab ni mereka orang yang pegang kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi bila datang Nabi bawa Islam, mereka akan pergi masuk kepada Islam dan ikut Quran. Zabur, Taurat, Injil mereka yang lama tu dah tak pakai dah, simpan. Tu panggil ahli kitab yang beriman. Ada juga ahli kitab yang kafir. Tak, dia pegang keras juga. Tak, aku nak pegang juga kitab lama, aku tak nak pakai Quran. Tak sah, jadi kafir dia. Walaupun yang dipegang Zabur, Taurat, Injil, tetapi Quran dia tak pegang, kafir. Begitu juga kita hanya pegang Quran, Zabur, Taurat, Injil, kita tak percaya. Jadi kafir juga. Jadi kita kena percaya empat-empat. Cumanya yang kita ikut satu saja, iaitu Al-Quran. Itu kitab-kitabnya. Kemudian warusulihi, dan rasul-rasulnya. Semua bilangan Nabi seramai 124,000 orang berdasarkan hadis. Dan bilangan Rasul 313 orang. Yang wajib kita percaya, yang kita kena kenal nama-nama dia seorang-seorang, iaitu 25 orang sahaja. Suruh hafal 313 jam kita. 25 pun kadang-kadang tak ingat. Jadi kena ambil tahu 25 Rasul tu, kena ambil tahu. Kena tahu nama dia sekurang-kurang. Tak tahu jalan cerita tak apa lagi, nama kena tahu. Ni sampai tak kenal Rasul, nama Rasul pun tak tahu, kan? Nama pemain bola hafal sangat, nama artis hafal sangat, dan nama Rasul tak ngapal. So bangkit lagi, bangkit Padang Mahsyar, bangkit dengan artis, bangkit dengan Ronaldo. Nak bangkit dengan Nabi, bangkit dengan Rasul, baru boleh bagi syafaat. Pemain bola bukan boleh bagi syafaat. Ada minat tak salah, tapi jangan sampai meninggalkan agama. Minat pilah. Nak minat bola, minat bola. Nak minat apa, sukan apa, minat tak ada masalah, tapi jangan sampai minat ke dunia, akhirat tolak tepi turun. Ada Atuwa rusulihi, dan sekalian Rasul kita kena pegang. Semua Rasul-Rasul ini benar, semua Rasul-Rasul ini betul. Jangan kata Muhammad seorang je betul, lain semua tak betul. Tak, semua Nabi-Nabi lah, dan semua Rasul-Rasul. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun, dan akhirat itu mereka yakin. Kata Allah dalam Quran. Kenapa Allah sebut dan akhirat itu mereka yakin? Sebab ada orang dia sebut akhirat, tapi dia tak yakin dari sudut perbuatan, bukan tak yakin dari sudut perkataan. Cakap mulut yakin. Tanya siapa-siapa mak rempik ke apa pun, tanya dia, percaya tak akhirat ni ada? Dia kata ada. Memang ada akhirat. Dan kalau ada, awak tak semayang. Dia percaya kat mulut je, perbuatan tak percaya. Kalau betul dia yakin adanya akhirat, pasti dia semayang. Sebab lagi akhirat akan ditimbang pahala dosa, amalan dia, semayang dia.
Ini soal yakin. Yakin bukan hanya dengan berkata-kata, tapi yakin itu dibuktikan dengan tingkah laku dan perbuatan. Yakin kita ada hari akhirat, kita datang sembahyang. Yakin kita ada pahala dosa, tinggal dosa, buat pahala, buat amalan yang memberi pahala. Ni sebut yakin, bukan main kemah yakin. Tetapi akhirnya yang ditegah pun buat, yang disuruh ditinggalkan. Lah ni maksiat terlampau banyak. Kita banyak salah faham. Kita duk faham maksiat ni berzina saja. Zina salah satu maksiat. Tapi maksiat ni lebih luas lagi makna dia. Makna maksiat asi. Asi tu makna berdosa. Apa saja perkara yang berdosa, apa saja perkara yang Allah tak suka, Allah benci, maksiat lah tu. Bukan hanya berzina je. Tak semayang pun maksiat. Maksiat dah tu. Tikar nombor ekor maksiat. Minum arak maksiat. Lah ni main judi, tak payah pergi kedai nombor dah. Main judi ni boleh dalam telefon. Kan? Budak-budak muda jaga-jaga. Boleh main dalam telefon ni, main judi, beli Bitcoin. Dia beli token apa benda ni. Dia tolak duit bank dia ke apa ke, pergi try lucky draw. Lepas tu boleh dapat prize gini. Judi haram. Nampak? Tak berkat hidup. Jadi rosak. Tapi hari ni orang kan kira pahala dosa. Kan? Kalau kawan dia tak buat sikit, dia peli lah. Dia kata, "Amboi, macam malaikat sangat." Ni bukan soal malaikat tak malaikat. Kan? Hang buat benda tak elok, setan dah tu. Jahat dah tu. Kan? Konon-konon nak ikut trend terkini. Trend lah, tapi jangan sampai melanggar syarak. Jangan sampai melanggar hukum. Habis kalau trend zaman akan datang semua orang berjudi, kita nak ikut trend berjudi. Bodoh kita. Trend lantak pi ke trend agama, kita ikut agama. Habis kalau esok akan datang, zaman akan datang, trend pakai spender saja, pergi kait sawit. Kita pun pakai spender saja, kait sawit. Bongok lah namanya. Lembu pun tengok, kata. Lembu juga dia kata. Ngaku seekor lembu, dia pun lembu. Lembu tak apa, dah dia lembu, sekolah pun tak pergi. Tu tokel lembu dah macam lembu. Jadi apa-apa pun agama, jangan tinggal agama. Sebab kita yakin wal yaumil akhir, ada hari akhir, ada hari perhitungan, ada hari akan disoal tentang hal-hal agama itu. Kalau tak ada hujung ni, tak ada hari akhir, tak apa, kita buat kok suka kita, tak apa. Tapi sebab ada tu masalah. Macam belajar sekolah lah, kita pergi sekolah, tapi kalau tak ada peperiksaan akhir tahun, tak apa, tak ada masalah. Belajar main-main pun tak apa. Pergi sekolah tu, buku teks tu dia buat roket pun tak apa. Baling sana baling sini, tak payah belajar, cikgu buat kelas dia ponteng. Tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab sekolah ni tak ada peperiksaan akhir tahun, contoh. Tapi masalah sekolah ada peperiksaan. Bila ada peperiksaan, kita main lingkup, kita mengaji baru boleh lepas. Tapi itu cerita dunia. Kalau gagal pun peperiksaan, boleh repeat balik. Kalau dia tak repeat pun, dia tak ulang exam tu, tetap dia boleh berjalan hidup atas muka bumi. Boleh makan, boleh minum. Report kad merah semua, orang lain hitam, dia merah. Dia balik kata, "Mak, abang seorang je yang special. Sebab kawan abang lain semua hitam. Abang seorang cikgu tulis dengan pen merah. Abang punya bagus ni," dia kata. Mak dia kata, "Bagus tokmu, bagus." Merah ni makna gagal. Mak pun sama, mak dia kata. Dulu. Ni gagal ni. Mak dia pun marah beletim. Lah degil, tak nak dengar cakap mak. Orang suruh belajar, tak nak belajar. Dia pun buat tak dengar. Habis mak dia bebel, "No, pergi dapur. Mak masak dah tu, nasi goreng, ni makan." Fail pun boleh makan nasi goreng. Betul tak? Gagal dunia ni pun makan kenyang lagi. Tapi gagal dalam kubur esok nak makan apa? Gagal dalam kubur esok. "Marabbuka, siapa Tuhan kamu?" Tak boleh nak jawab. Kena tibai dengan malaikat munkar nakir, terbenam 7 tala bumi. Nak boleh makan benda. Hancur tulang belulang, berkecai
Tu baru cerita dalam kubur, tak cerita lagi di padang mahsyar. Lagi teruk punya siksaan, tak cerita lagi dalam neraka. Lagi masuk dalam neraka jahanam, tak semayang pecah kepala beribu tahun. Allah. Nah, jadi bila kita fikir benda ni, maka kita buatlah yang semampu kita boleh. Bukan nak suruh jadi tok wali terus, bukan nak suruh jadi ulama, bukan nak suruh jadi tiba-tiba warak tak kena tempat ke apa. Dak. Sekurang-kurang jadilah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ikut perintah agama. Orang suruh semayang, semayanglah. Nak galak nak main motor, pi lah main motor pun, tapi time semayang, semayang. Ada. Nak main bola, pi main bola, tak ada masalah. Time semayang, semayang. Nak pakai seluar panjang, jangan pakai seluar pendek, tutup aurat. Nak bergaya hidup macam mana pun, nak style, pakai seluar jeans sampai jeans pun tak ada seluar, pakai pi lah. Tapi jangan sampai buat yang Islam larang. Seluar jeans elok dah pakai seluar tu, tapi koyak bahagian peha, nampak dalam. Dah buka aurat dah tu. Dah bagi betul pakai elok-elok. Tak ada masalah. Bukan Islam ni agama mengongkong. Islam bukan agama tak boleh. Islam agama boleh, tetapi biar ada panduan dia, apa yang boleh, apa tak boleh. Sebab Islam nak jaga kita. Sebab apa? Sebab kita percaya adanya hari akhir yang akan dipersoalkan kepada kita nanti di sana. Dan last sekali, wa tu'minuna bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang ni yang banyak orang gagal ni. Biasanya 1, 2, 3, 4, 5 ni biasa lain clear lah. 5 ni biasa tak jarang-jarang kita nak jumpa orang tak percaya 5 ni. Allah dia percaya, malaikat dia percaya, kitab-kitab dia percaya, rasul dia percaya, hari kiamat dia percaya. Tapi tang ke-6 dia gagal. Apa gagal yang ke-6? Wa tu'minuna bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu percaya kepada takdir baik dan takdir jahat. Untung baik dan untung rugi. Gagal. Kadang-kadang kita ni yang baik je kita percaya, yang gagal kita bising. Seolah-olah macam tak boleh terima kenyataan, mengamuk usahakan. Tanaman kita tanam jadi, bukan main sonok kita pi jual hasil. Tiba-tiba sekali tu tanam tak jadi. Dengan musim hujan pula, sampai air naik, banjir, tanaman mati, rosak, tak ada hasil. Kita pun mengamuk usahakan. Bodoh, punya air tak guna, nak habis rosak tanaman aku. Tak boleh terima takdir Allah. Yang baik kita sonok sangat, yang tak elok, yang tak apa nak kena, Allah uji, tak boleh nak terima. Ni habis rosak di rukun iman yang ke-6. Maka bila 6 tolak 1, tak tinggal 5, kosong. Jadi kafir tu ni, dengan sebab gagal menerima takdir yang ke-6. Ada satu orang makcik ni, dia anak dia ramai perempuan. Dan lah ramai perempuan, anak dia pula lambat kahwin. Yang perempuan ni semua lambat kahwin. Kadang-kadang sampai dah jadi andatu, anak dara tua, tak kahwin-kahwin lagi. Lepas tu makcik ni pula, adik-beradik dia semua eloknya keluarga yang lain, mana berkahwin, siap dapat cucu dah masing-masing. Adik-beradik dia yang lain dapat cucu dah. Bila balik kampung raya, bertemulah. Bila bertemu, pakat yang nenek-nenek ni semua, adik-beradik dia ni semua dukung cucu, baby-baby. Ambil gambar lah, nak cucu, ini cucu baru, ni dah cucu yang ke-4, ni cucu yang ke-10. Sampai kat dia orang tanya, dan Muminah cucu mana? Padahal dia, anak dia pun tak menikah lagi, nak boleh cucu macam mana? Dia pun peli aku lah tu, marah. Ni kadang-kadang soalan sensitif. Peli aku lah tu, aku mana ada anak aku tak menikah lagi, nak boleh cucu macam mana? Nyampah aku jumpa hampa ni. Pada adik-adik dia tak boleh terima. Tak apa lagi, dia cakap gitu. Lah kali dia kata apa? Saya pernah dengar orang cakap macam ni. Dia kata Tuhan ni tak adil, dia kata. Anak orang lain dia buat menikah elok, anak aku seorang pun tak nak. Ada anak aku buat hodoh sangat ke macam mana sampai orang tak nak kahwin dengan anak aku ni?
Sampai sekarang aku tak boleh ke cucu. Bukan aku tak semayang, aku semayang. Tapi awak Tuhan buat aku macam ni. Nampak ada tak jadi macam ni? Ada. Habis dia tak sedar bahawa dia telah terkeluar daripada Islam dan iman. Rukun iman yang ke-6 dia rosak. Dia tak boleh terima takdir. Tak boleh terima takdir Allah buat, takdir hidup dia, anak dia tak nikah-nikah. Dia tak boleh terima takdir Allah buat, dia tak boleh cucu lagi. Padahal tu takdir. Buat apa? Ikut Allah lah. Allah nak bagi kita menikah, nikah. Allah tak nak bagi kita menikah, tak nikah. Allah nak bagi kita anak, ada anak. Allah tak bagi kita tak ada anak, tak ada. Kadang-kadang ada anak itu untung. Kadang-kadang ada anak itu rugi. Kadang-kadang tak ada anak itu untung. Kadang-kadang tak ada anak itu rugi. Macam mana? Contoh, kadang-kadang ada anak untung. Ada anak untung. Untung dia sebab anaknya soleh solehah, anaknya baik, nak rajin baca Quran. Kita pun sejuk, orang panggil sejuk perut ibu mengandung. Bila kita mati, anak itulah duduk tepi kubur baca Quran. Tiap-tiap malam Jumaat dia buat tahlil, dia hadiahkan kepada mak ayah dia. Sejuk mak ayah dia duduk dalam kubur, dapat pahala kiriman daripada anak. Sejuk. Itu kadang-kadang anak itu untung kita sebut. Kadang-kadang ada anak rugi. Rugi tak rugi macam mana? Tak dan mati lagi, dia cari habis dah geran tanah. Ni orang tua ni bila nak mampus tak tahu dia. Ada tak jenis ni? Ada. Kan? Lepas tu dia tengok sebelah ayah dia tu ada meter kan, ni amplifier tu, ni nyawa tu lah. Dia pun cakap dengan abang ni, apa kata kita cabut wire ni cepat sikit dia pergi kata. Wahajar punya anak ada. Jenis macam ni ada. Pada ayah dia kau lain. Kalau ayah engkau boleh tahan kira dah ayah kandung, mak kandung. Kadang-kadang wahajar punya anak jadi ni. Kita baca surat khabar ada. Anak tikam ayah ada. Nampak? Tu kita kata kadang-kadang ada anak untung, kadang-kadang ada anak rugi. Ada anak tapi hidup jadi rosak, menyusahkan kita, bukan menyenangkan kita. Jadi Allah lebih tahu. Jadi bila Allah tahu, Allah buat kita ada anak, mungkin ada kebaikan untuk kita. Kadang-kadang Allah buat kita tak ada anak pun kebaikan buat kita juga. Buat apa ada anak tapi menambahkan dosa kita. Contoh kita ada anak perempuan, payah anak perempuan banding anak lelaki. Anak perempuan ni dia berkawan dengan lelaki, naik motor sana sini, dedah aurat depan kita, dia pakai tudung elok, pakai tudung ditutup. Ayah nak adik nak keluar ajak, nak pergi perpustakaan, nak baca buku. Baca buku. Tok mu baca buku. Rupanya dalam beg bukan dia bawa buku, dia bawa baju spare. Sampai kat bandar, dekat pekan dia pergi tukar. Naik dengan boyfriend, tudung buka, nampak rambut habis. Rambut ni color perang tu kan. Ni cerita realiti. Pam sana pam sini, bukan pergi kedai buku, pergi tengok wayang. Pegang tangan laki sana, peluk tangan laki sini. Tahu-tahu bunting. Bila buat akali tak tahan, ayah pun sian tengok ke anak, bawalah pergi balai polis buat pengaduan. Tapi nak orang tertuduh yang buat anak dia ada kat 8 orang. Mana satu nak kata yang mana satu? Tu ada benda ni betul berlaku. Dekat dengan kawasan kita pun ada. Bukan saya tak tahu cerita. Kita rata kuliah, dekat balai kita ada kuliah. Kadang-kadang anggota cerita dan sebagainya. Ada ni kadang-kadang perkara-perkara begini. Jadi kadang-kadang perkara tu nak menguntungkan kita, kadang-kadang merugikan kita. Jadi tak perlu kita nak bising, serah pada Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kadang-kadang Allah buat kita kaya, bagus untuk kita. Kadang-kadang Allah buat miskin, tapi bagus untuk kita. Kadang-kadang Allah buat orang tu kaya, tapi buruk untuk dia. Ada kadang Allah buat dia kaya, tapi kedekut pahit. Lalu tabung buat tidur. Duit banyak, berkepuk-kepuk duit. Kedekut. Tak cukup dengan kedekut, nipu orang pula tu, rasuah lagi. Banyak. Tu ahli politik
Datuk-datuk YB, menteri-menteri dah gaji takkan macam gaji kita. Tak main 4 angka. Kita dapat 4 angka pun cium duit dah. Oh, dapat banyak ni 4 angka. Depa tak main 4 angka. Depa main 6 7 angka punya duit. Sakat 10,000 ni bagi dia macam RM1 je. Nak lapor gitu pam tidur atas duit gitu. Berapa banyak kes nak rasuah, nak siasat-siasat, itu yang siasat. Yang kantoi sebab tak lepas macam mana tah dia punya backup. Tak duit tak bayar ke untuk tutup mulut, kantoi. Itu yang kantoi. Yang tak kantoi melambat-lambat lagi. Nak lambat lagi. Ni kancah dunia politik. Akhirnya dia cari kawan-kawan yang boleh tolong tutup kes dia. Habis tu yang lompat sana lompat sini, jatuh kawan ni jatuh kawan ni. Semua masing-masing sebab nak menyorokkan, nak kerja jahat masing-masing ni. Ada kadang-kadang kaya tapi menjahatkan kita. Lepas tu kadang-kadang Allah buat kita miskin, tapi kita tak jadi macam tu. Sebab tu kita jangan bising, kenapalah Allah buat aku ni miskin. Pegang, bersangka baik pada Allah. Boleh jadi kalau aku kaya mesti aku jahat. Lebih baik aku miskin tapi baik. Ada macam kita kak duduk bawah ni sembang kedai kopi, tepuk meja terbalik cawan sembang. Nak kata apa punya ahli politik, datuk tu YB tu, aku tahu dengar cerita depa ni gini-gini ni. Oh cerita. Dia kata pula, "Oi, kalau aku jadi YB, aku tak buat gitu." Cakapmu tak dapat lagi duit, dapat duit tengok. Takut-takut dia lebih teruk daripada orang tu lagi. Habis tanah Pulau Meranti dia jual semua. Bukan kira orang ni selagi tak dapat duit, dia memang dia boleh cakap gitu, tapi bila dapat lain macam. Lain macam. Duit ni nampak je lembik, ketah dia tu. Tapi dia boleh menyebabkan hati seseorang itu bergoncang. Jangan buat main. Pasal duit adik-beradik boleh bergaduh tikam-nikam. Pasal duit je. Pasal tanah bergaduh. Kan? Dah macam bukan adik-beradik lah. Bergaduh tu maki hamun, habis keluar kok mulut ni segala perkataan mencarut, habis dia keluar. Nah, dia cek pula kamus ada lagi tak yang tak sebut, kata. Dia nak sebut tu biar sebut semua, bagi puas hati. Padahal yang dia sebut tu siapa dia? Darah daging dia. Kadang-kadang kakak dia, kadang-kadang adik dia, kadang-kadang abang dia. Bila nafsu sudah menguasai diri, tengok. Jahat. Kan? Dia tak kenang balik ke zaman kecil-kecil dulu dia main dengan adik-beradik dia, mandi sungai sama. Tapi bila besar, libat dengan wang ringgit, libat dengan tanah saka dan sebagainya, habis. Kita adik-beradik bergaduh rebut ke tanah, bayang mak ayah kita dalam kubur jadi macam ni. Tak sian ke dia? Ada. Biarlah depa nak berebut, biar ke depa. Kita yakin selagi kita hidup, selagi tu ada rezeki bagi kita. Pegang situ kemah-kemah. Kalau andai kata rezeki kita dah habis, itu maknanya nyawa kita pun habis. Selagi Allah biar kita hidup, maknanya selagi itu ada rezeki yang Allah jamin untuk kita. Jangan takut. Kalau kata rezeki itu dah tak ada, maknanya mati, habis, tak ada masalah. Dah tak nak mati, tak nak mati pun mati, memang akan mati. Ada satu orang Tok Syekh tu, dia kalau dapat duit, dia akan habiskan duit tu hari tu juga. Dia kata rezeki hari ni untuk hari ni, dia kata. Dia ambil duit orang bagi ke apa kan, dia buat makan. Baki selebihnya dia bagi derma kat orang, akan habis duit dia. Jadi anak murid dia tanya, "Dah Syekh habiskan duit hari ni, dah Syekh esok nak makan apa?" Orang tanya, anak murid dia tanya ke tok guru dia. Tok guru dia kata, "Kalau esok aku ni dikira hidup oleh Allah, Allah buat aku hidup lagi, pasti Allah akan beri aku rezeki esok. Rezeki hari ni untuk hari ni, rezeki esok untuk esok." Dia kata, andai kata kalau esok sudah tidak ada rezeki buat diriku, itu tandanya hidup aku sudah selesai setakat itu saja. Itu dia punya pegang, dia punya yakin tu sungguh. Kita try buat malam ni gitu, boleh? Bagi semua buah dalam tabung tu.
Kata esok lah. Tengok esok habis menung kat depan pintu. Ada nak makan apa kita ni. Sebab kita tak sampai makam lagi. Mereka tu dah makam Tok Wali, kita makam Tok Kuali. Ada tak? Kita masih berkira-kira lagi dengan wang ringgit apa semua ni. Mereka tak ada dah. Mereka dunia tak lekat terus dalam hati ni. Dunia kat luar tu dalam hati ni Allah. Kita duduk masih lagi lah. Allah ada kat dalam hati, tapi dunia pun ada sikit-sikit kat. Lepas tu bila lalu tabung kan, dia pun keluar silap poket. Kalau keluar 50, Allah 50, cepat-cepat dia masuk balik. Rupanya yang belah kiri RM1. Demo dalam tu. Ada. Tu kuah Hasam sungguh. Tapi ada cita-cita nak masuk syurga. Syurga mana nak bayar RM1 rumah kita pun bukan nilai RM1 dah. Nak beli syurga Allah dengan RM1 mana boleh beli kan. Tapi tak apalah, bagi kat RM1 ada tu buat bodoh sini. Bagi apa pun tidak. Ni okey kat geng RM1 pun. Baik. Tu cerita dia. Jadi inilah asal-asalnya rukun iman berdasarkan hadis malaikat Jibril alaihissalam ni. Jadi bila malaikat Jibril ni balik dah, sahabat tak tahu. Sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, siapa tadi?" Ya, sahabat pelik sebab orang ni tanya Nabi. Bila Nabi jawab, orang ni jawab balik, betul. Dia yang tanya, dia pula yang mengiyakan. Patut kalau kita tanya, maknanya kita nak jawapan. Ni tak, bila kita tanya, orang tu jawab, kita pun kata, betul lah tu. Macam seolah-olah kita cek orang tu, periksa orang tu. Macam tuan-tuan tanya saya pun jawab. Tiba-tiba tuan-tuan kata, ustaz betul. Mana kamu tahu dah lah jawapan tu? Macam tu. Sama tak malaikat Jibril ni, bila Nabi jawab, dia kata betul. Jadi sahabat pun pelik. Dia tanya Nabi, lepas tu dia yang mengiyakan jawapan Nabi. Siapa dia ni? Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa tadi tu?" Nak kata orang kampung sini, sebab zaman tu macam kita lah duduk dalam beruah ni. Walaupun penduduk ni ramai, tapi tengok-tengok muka kita boleh cam orang sini. Tengok muka tak biasa nampak, kita kata ni orang luar ni. Begitulah dalam penduduk Mekah masa tu. Sahabat-sahabat kata, nak kata orang Mekah, kami tak pernah nampak muka dia. Nak kata orang musafir, kalau musafir dia pakai jubah putih. Kalau musafir, mesti jubah dia berpasir sebab dia lalu kat padang pasir. Mesti jubah dia tu berdebu. Ni tak, jubah dia cantik. Dalam hadis sebut rambut dia hitam pekat macam bau keluar daripada mandi, bau keluar daripada bilik air. Kita kan kalau bau keluar daripada mandi, rambut kita lawa kan. Masa keluar bilik air tu memang lawa, tapi masa nak masuk bilik air memang hodoh. Dah gebang ambil rambut. Nak masa keluar tu lepas mandi lawa rapi je rambut. Macam tu dalam hadis tu sebut lawa. Jadi kalau kata musafir, takkan rambut dia lurus macam tu. Mestilah rambut dia kena tiup angin apa semua kan, mestilah serabai sikit. Jadi nak kata orang kampung tak kenal, nak kata orang musafir tak nampak macam musafir. Siapa dia ni? Sahabat tanya. Rasulullah kata memang dia bukan orang kampung, dia bukan orang musafir, tapi dia makhluk di langit. Itulah namanya malaikat Jibril alaihissalam. Loh, sahabat kata malaikat rupanya. Dia menyerupai orang. Lepas tu kadang-kadang boleh, kalau Allah nak buat, nak kita jumpa mana-mana orang ke, tiba-tiba orang tu buat baik kat kita dan sebagainya, boleh jadi tu malaikat. Selalu kalau biasa orang pergi buat umrah, kalau hati dia baik, kadang-kadang Allah izinkan dia dapat bertemu dengan malaikat yang menyerupai rupa manusia. Kadang-kadang jadi macam tu kan. Ada satu kes, beg dia hilang. Sampai kan umrah, patutnya beg tu satu bas tu samalah. Ni dah beg kawan orang lain semua dapat, beg dia kita tak tahu masuk salah bas ke macam mana tak tahu. Serabutlah kepala, datang tempat jauh, baju semua dalam tu, ni dah tak ada apa dah, selai sepinggang beg hilang. Rabut kepala, pergi depan Masjidil Haram, semayang sunat, buat solat sunat hajat, minta pada Allah, sujud tu minta sungguh-sungguh pada Allah kan. Ya Allah, tolonglah pertemukan aku balik dengan beg aku. Aku susah ni dalam tu macam-macam lah, maklumat data diri lah apa semua, IC lah apa semua dalam tu, duit, baju apa semua.
Kan, aku dah lah kat tempat orang, kalau tempat sendiri tak apa lagi, tolonglah ya Allah. Dia pun bangun bagi salam. Tahiyat akhir bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh belakang nampak ada satu orang lelaki duduk pegang beg. Dia pun tanya, "Tuan, ni beg tuan ke?" Dia tanya. Beg saya lah ni. La ilaha illallah. Dia pun peluk beg dia. Allah, dia kata alhamdulillah. Sujud syukurlah dia dapat beg tu. Lepas tu dia pun nak ucap terima kasih kat kawan tu. Hilang. Tuan tu hilang. Nah, orang yang bagi tu beg tu hilang. Yang ada beg dia je. Ya, alamak, mana pergi? Yang berlaku pula pada mak mertua saya. Mak mertua saya pergi umrah. Mak mertua saya ni perangai dia dekat Malaysia ni, dia suka dengan kucing. Dia suka main kucing. Ada kucing mana ke, comelnya kucing, dia bagi makan apa semua, dia jaga elok-elok, dia sayang sangat kucing. Lepas tu dia pergi umrah, dia tengah minum air zam-zam, datang kucing kat dia. Dia pun ambilkan air zam-zam tu bagi kucing tu minum. Lepas tu dia ceritalah, dia kata, banyak kucing kat Mekah. Saya pun fikir balik, selama saya pernah duduk di Mekah tak nampak kucing. Lagi-lagi dalam kawasan masjid. Kalau kat luar ya, dalam kawasan masjid jarang kita nak nampak kucing. Dia kata ada banyak, dia jumpa kucing. Kadang-kadang Allah buat begitu kan, ikut hati kita. Ada satu orang pakcik ni, dia orang jual kat pasar, kat Tanah Haram tu, keluar sikit daripada Masjid Haram, ada macam pasar kecil. Orang jual buah-buahan. Orang jual, ada satu tu jual buah oren. Bini dia pun pergi tengok buah oren. "Bang, kita beli buah oren ni nak?" Nak, suami dia pun bisik, manis ke? Dia kata gitu. "Tantah masam," gitu. Nah, tak apa lah bang, kita beli lah dulu, nak apa kan. Dah kali beli, balik hotel makan, bini dia makan manis, anak dia makan manis, dia makan masam. Lepas tu cakap hati-hati, tu tempat suci kan, tempat yang Allah makbul terus. Adik saya kena tak duduk semayang dekat Masjid Nabawi, tapi kami tak dapat semayang kat belah depan sebab penuh sampai lambat. Kalau Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram lambat sikit, kalau kita pergi, kita buat style macam kita duduk kat kampung Pulau Meranti ni, tunggu azan baru sampai, memang kita dan lagi. Kalau tempat itu, sana tak dan lah kan, tak dan lah. Azan sana nak pergi masuk penuh, kena pergi sebelum azan baru boleh masuk dalam kan. Saya dulu ada tersilap juga, masa dulu lah semayang Jumaat, kita kata awal lagi ni, awal kita buat macam semayang kat sini kan, awal lagi gigi azan dah, pergi Kelang Kabut, turun daripada hotel, turun tu dia tak boleh masuk lah, pintu semua dia tutup lah. Nah, yang dibuka pun tangga naik atas, itu pun penuh orang kat tangga tu, nak lepas tu pun payah, naik sampai atas, mayang atas bumbung tu dia air peluh ni macam air wuduk lah, entok nak menitik-nitik kan. Tu kata jadi apa nama, adik saya ni semayang dekat Masjid Nabawi, dia semayang saya semayang sebelah dia, kami semayang kat belakang sikit. Belakang tu dia macam ada bumbung tu, dia terbuka sikit, dia terbuka, jadi ada ruang nampak langit lah kat situ. Lepas tu ada burung berterbangan situ. Adik saya pergi tegur, dia kata burung tak bahaya ke, burung duk terbang kat atas ini? Sagi kalau taik burung jatuh macam. Dia kata sagi kalau taik burung jatuh apa macam tu jatuh. Nampak atas bahu dia. Nampak dia kata. Tu kata, nasib baik saya tak kata kalau saya pula kena. Nasib baik saya diam. Gitu. Nak makbul terus kan. Tu makbul kan. Tu makna kata yang main-main. Sebab ini memang tempat yang ajaib. Tempat yang Allah muliakan, tempat suci. Ada. Jadi benda-benda yang kadang-kadang kita nampak macam benda-benda ni di luar jangkauan akal, tetapi wajib kita percaya sebab ini soal iman. Barang gaib walaupun tak nampak dengan kepala mata kasar ni, tetapi wajib kita percaya. Kerana ini ada nas-nasnya, ada dalil-dalilnya daripada Quran, daripada hadis. Dan hadis yang kita bacakan tadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung. Dan bahawa Allah Ta'ala
menyuruh ia akan beberapa rasul dengan menyampaikan perintahnya kepada sekalian manusia. Dan bahawa Allah Ta'ala menyuruh ia akan beberapa rasul. Baik, jadi macam biasa ada produk perniagaan di luar sana tu untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Saya ingat lama dah saya tak datang, kan? Lama berbulan dah saya tak datang. Jadi mesti barang tuan-tuan lama dah tak beli. Jadi kena qada balik lah yang dulu-dulu tu. Beli yang dulu-dulu punya tak beli, beli hari ni. Beli bubuh habis sampai habis semua. Jadi insya-Allah lah, pakat-pakatlah membantu membeli niat sambil menderma untuk sekolah kami supaya kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang yang dapat terus membimbing umat kepada jalan kebenaran, jalan Islam yang sebenar, insya-Allah. Dapat membetulkan masyarakat kita daripada yang kurang betul kepada lebih betul. Itu pentingnya ulama. Kita kena pastikan sentiasa ada pelapis. Macam surau kita juga, jangan ikut ke imam lama je, kena ada train juga imam muda. Sebab supaya ada pelapis tempat ganti. Kalau esok dia tak ada, selalu yang banyak ni berlaku tukang mandi mayat. Sampai tua dah kawan-kawan tu pun dah macam mayat dah tu. Kan? Lama sungguh dia. Kena ambil ilmu dia tu, belajar macam mana cara nak mandi apa semua. Dia ada step-step dia, kaedah-kaedah dia macam mana, belajar dengan dia. Takut-takut kalau dia tak ada esok, dah siapa nak mandi? Takkan suruh mayat tu mandi sendiri. Nampak? Jadi kadang-kadang perkara-perkara begini kita terlepas pandang. Jadi kena ada dalam kampung-kampung kita, biar ada pelapis-pelapis. Belajarlah, tak payah pergi kursus jauh-jauh pun tak apa. Orang kita sendiri pun banyak ilmu dah. Belajar sama-sama kita je, kongsi-kongsi balik je ilmu tu. Dulu nenek-nenek moyang kita macam tu juga, turun-temurun nak sebar-sebarkan ilmu. Supaya agama kita paling tidak terjaga. Tu je. Kampung kita macam mana pun, yang penting agama tu terjaga dan terbela. Sayanglah kampung ni kampung Melayu, kan? Bukan ada bangsa lain pun. Kalau ada pun tak tahu, mungkin sikit aja. Tapi kita kena jaga keislaman Melayu kita ni. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal solihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.